Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab. Dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih da'i dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan da'i, mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Amal Malaysia atas kesudian menjemput saya untuk berkongsi dalam rancangan kongsi sini, insya-Allah. Okey, jadi untuk kali ini, alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan Ramadan dan wanita. Okey. Secara jujurnya, bila kita dengar tentang tajuk-tajuk sebegini, akan ada wujudnya segelintir skeptikal pemikiran-pemikiran yang kenapa perlu ada tajuk-tajuk sebegini? Kenapa kena ada Ramadan dan wanita, isteri solehah ke, ataupun bagaimana, ialah berkaitan dengan wanita. Kenapa kita tak satukan saja? Okey. Maksudnya apa keperluan tajuk-tajuk sebegini? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, di dalam Islam, martabat wanita dan lelaki sama sahaja. Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk dalamnya iaitu lelaki dan juga perempuan. Maksudnya kedua-dua manusia ni, lelaki dan perempuan ni, kedua-duanya kewajipannya ataupun hukum hakamnya kedua-duanya sama. Kewajipan berpuasa sama, kewajipan solat sama. Tapi kita tak dapat nafikan wujudnya perbezaan-perbezaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Dalam konteks tajuk kita hari ini, kalau kita sebut tentang Ramadan wanita, kalau saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, bila datang bulan Ramadan ni, daripada zaman remaja, awal remaja tu, mesti rasa macam akan ada satu waktu yang tak best. Bila waktu tu? Waktu tu adalah waktu bila kita uzur lah, maksudnya Allah bagi kita keuzuran. Allah bagi keuzuran. Contohnya dalam mungkin 5 atau 7 hari sahaja. Tapi kita rasa ralat sangat. Kita rasa macam tak best lah. Walaupun dalam bulan-bulan yang lain kita uzur juga, tapi sebab kita sedar tentang rahmatnya bulan Ramadan ni, anugerahnya bulan Ramadan ni, nikmatnya bulan Ramadan ni, kita tak nak terlepas walaupun sehari, walaupun seminit. Jadi kita tahu bila bulan Ramadan ni kita tak dapat puasa, kita tak dapat solat tarawih, dua benda yang terbesar dalam bulan Ramadan. Jadi jadi dalam Ramadan ni kan dua nikmat terbesar tu kan, tapi kita kena positif. Apa saja yang Allah tetapkan pasti ada hikmah. Apa saja Allah tetapkan
pasti ada hikmah. Jadi disebabkan orang pun sebut dalam bulan Ramadan ni iaitu hadhihi nikmah azimah, iaitu nikmat yang paling terbesar yang Allah bagikan kepada kita. Okey. Jadi kita ni selalu berdoa, okey. Dari bulan Rejab kita doa, bulan Sya'ban kita doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Okey. Kita doa, ya Allah, berkati kami pada Rejab, pada Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Okey, sampaikan kami kepada Ramadan. Bahkan Ramadan tahun lepas pun kita doa dah, ya Allah, ketemukan kami lagi dengan Ramadan akan datang. Kita doa. Okey, tapi cuba kita bayangkan, kita doa, kita nak Ramadan, bila sampai je bulan Ramadan, kita ambil sambil lewa. Kita main-main, kita leka. Kita kata, malah bulan Ramadan je kot, relax-relax je lah, sama je lah macam bulan lain. Tapi tak. Nikmat dan rahmat je bulan Ramadan ni tak dapat kita ungkapkan. Tak dapat kita ungkapkan. Kita tengoklah bagaimana ulama-ulama zaman dahulu. Okey, kita cuba bayangkanlah kalau kita ni seorang tuan rumah. Okey, sebagai tuan rumah. Okey, lepas tu ada tetamu yang mesej kita nak datang rumah kita. Okey, mesej kita dah WhatsApp kita ni, nak datang rumah kita. Kita sebagai sebagai tuan rumah dah sediakan bermacam-macam ganjaran, bermacam-macam benda yang kita nak hidangkan kepada tetamu kita tu. Kita dah sediakan tempat tinggal, kita dah sediakan makan minum. Tapi bila tetamu tu datang kat kita, kita buat tetamu tu datang, tetamu tu masuk, bagi salam, masuk, duduk sandak, main handset, main WhatsApp. Apa perasaan kita sebagai tuan rumah? Apa perasaan kita? Betul tu juga lah Ramadan. Ramadan dah sediakan kita dengan hadiah-hadiah yang menarik, dengan ganjaran-ganjaran yang menarik. Tapi kita pun duduk on nak masuk dalam bulan Ramadan. Tapi bila masuk bulan Ramadan, banyak sungguh alasan kita. Banyak sungguh penat kita. Banyak sungguh sakit kita untuk memeriahkan bulan Ramadan. Okey? Dan saya teringat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang popular bila mana Nabi Muhammad naik atas mimbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut amin, amin, amin. 3 kali Nabi Muhammad sebut. Okey? Sahabat tanya, kenapa Nabi sebut amin? Nabi kata ketika mana dia naik atas mimbar, Jibril alaihi salam telah membaca doa kepada 3 golongan. 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey? Dan salah satunya adalah manusia-manusia ataupun golongan-golongan yang diberikan ataupun disampaikan Ramadan kepadanya, tetapi habisnya Ramadan tidak diampunkan dosa. Okey, kita cuba bayangkan diri kita lah. Okey, berlalunya Ramadan, tapi berlalunya Ramadan tu seperti mana bulan-bulan yang lain. Tak ada perubahan, tiada peningkatan iman, bahkan tiada peningkatan amal. Okey, maka Jibril kata ke atas mereka adalah neraka. Nabi Muhammad sebut amin. Okey, dan golongan kedua adalah golongan iaitu anak-anak yang dikurniakan kepada mereka ibu bapa, tetapi mereka tidak berbakti dan tidak berkhidmat kepada mereka, terutamanya di penghujung hayat ibu bapa. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang tidak berselawat ketika mana disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sebagai mukadimah ke? Okey, tak ada mukadimah ke ataupun dah masuk isi. Okey, tapi satu benda yang saya kena ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua penonton muslimin-muslimat, iaitu kita kena set, okey, bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa. Okay, kita kena set benda tu, terutama pada para wanita lah. Bila tak boleh semayang, tak boleh puasa, sedih. Tak, kita kena ingat bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa. Saya teringat ketika mana saya kerja 3 tahun lepas di sebuah yayasan, Tok Guru di Pulau Pinang. Saya masih memang Ustaz, bulan Ramadan ni bulan puasa ni kita ni, Ustaz kata, bulan apa? Bulan puasa ni kita buat tak, Ustaz? Mana ada bulan puasa? Oh, saya pun betul juga. Maksudnya bulan Ramadan. Ustaz nak betulkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan mengingatkan bulan Ramadan tu dengan hanya semata-mata puasa. Okey, bahkan di dalam bulan Ramadan ni juga digelar sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Okey, itu bulan yang sangat mulia lah. Okey, jadi
Saya nak bagi satu kata-kata. Saya nak share satu kata-kata daripada Ibnu Qayyim. Okey, kata-kata ni bagi saya adalah motivasi terbesar untuk semua ibu-ibu, semua para isteri, kakak-kakak, adik-adik, untuk kita terus bermotivasi, okey, sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah. Okey. Ibnu Qayyim berkata iaitu orang cerdik, okey, orang pandai, orang yang bijak adalah orang yang mampu mengubah kebiasaan, adat, rutin menjadi ibadah. Okey. Manakala orang yang leka, lalai adalah mereka yang ibadah mereka pun menjadi adat. Okey, kita cuba hayati kata-kata ni. Okey. Maksudnya contohlah, okey, dalam bukan saja bulan Ramadan, okey, bahkan bulan-bulan yang lain okey, bulan Ramadan terutamanya, kita sibuk paginya dengan menyediakan makanan untuk keluarga, okey, sahur, okey, kemudian untuk berbukanya, okey, di sepanjang hari tu sibuk juga dengan rutin-rutin kerja rumahnya, okey. Tetapi mereka yang bijak, okey, mereka yang sedar, yang faham, mereka boleh menukar segala rutin dan kebiasaan itu menjadi ibadah. Okay? Contoh ketika menyediakan makanan berbuka, sebagaimana hadis Nabi kan, okay, bahawa pahala orang yang menyediakan pahala berbuka sama sahaja seperti orang yang berpuasa. Okey. Jadi manakala jadi kita kena sama-sama azam, dan jangan rasa rendah diri. Jangan rasa down, jangan rasa alah aku ni bulan puasa ni dah lah tak dapat tarawih dekat masjid, tak dapat ni, rasa rendah diri, rasa tak boleh nak buat apa-apa. Dah bila tak boleh dah puasa, tak boleh semayang, terus relax saja. Tak. Okey, kat sini saya nak kongsikan 3 benda yang kita boleh buat walaupun kita dalam uzur. Okey, yang pertama iaitu sedekah. Okey, macam sedekah yang biasa je kan. Tapi kita kena faham, okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim." Okey. Allah berfirman, Allah kata perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah umpama sebiji benih. Okey, dan sebiji benih, dari sebiji benih itulah tumbuhnya 3 tangkai dan setiap 7 tangkai. Okey, dan setiap 7 tangkai ini akan menghasilkan 100 buah. Okey, dan Allah akan melipat gandakan bagi sesiapa saja yang Allah kehendaki. Bayangkan kalaulah itu balasan atau itu ada ganjaran pada bulan-bulan yang lain, bayangkan pula bagaimana ganjaran di bulan Ramadan. Berlipat kali ganda. Okey, itu yang pertama, sedekah. Okey, sedekahlah dengan apa yang kita mampu, kan? Okey. Yang kedua adalah banyakkan doa, banyakkan zikir. Banyakkan doa. Bulan Ramadan bulan yang mustajab doa, dan dalam bulan Ramadan ni ada waktu-waktu yang sangat mustajab doa. Jadi kita tak tahu waktu bila, okey? Tapi sentiasalah 24 jam berdoa, minta doa yang baik, sangka yang baik, minta yang baik-baik saja. Okey. Terutama ibu ni, mulut dia orang cakap mustajab kan? Doa yang baik kat anak-anak. Okey. Doa dan zikir. Okey. Kita tengah masak ke, tengah sini ke, pasanglah zikir-zikir ustaz-ustaz mana ke apa-apa. Sambil tu kita juga turun berzikir. Dan yang ketiga, bagi makan. Bagi makan maksudnya sediakan. Sediakan makanan untuk orang berbuka. Seperti mana saya sebut tadi kan, hadis Nabi yang mafhumnya, sesiapa yang menyediakan makan untuk orang berbuka, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, tanpa Allah kurangkan sedikit pun. Okey, masya-Allah. Okey, banyak kan benda yang kita boleh buat, bahkan banyak lagi. Okey, banyak lagi. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, okey, saya nak suruh diri saya sendiri, okey, dan sahabat-sahabat sekalian, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita azam. Okey, berbaki Ramadan ni, entahlah berbaki bila Ramadan ni, okey, kita azam supaya Allah bagi kita kekuatan. Kekuatan bukan dengan kekuatan tenaga semata-mata, tapi dengan kekuatan iman. Okey, sebab kita nak bangun Ramadan ni, nak tak nak dengan mujahadah. Mujahadah apa? Lawan hawa nafsu.
Okey, lawan hawa nafsu. Benda bukan senang. Okey, benda bukan senang. Sebab kita dah kebiasaan kita dah begitu. Okey, memang jenis tak baca Quran, memang jenis malas nak semayang, bangun lambat. Takkan bulan Ramadan tiba-tiba kita nak boleh mampu? Tak. Kalau kita ikutkan kekuatan kita, tenaga kita saja, kita akan lemah. Tapi kita kena doa, ya Allah bagi aku kekuatan dengan kekuatan iman. Sebagaimana satu kisah tu, saya pendekkan kisah ni lah. Kisah ni saya dengar daripada saudara saya. Dia cerita ada kisah di mana satu masjid ni orang semayang tarawih lama. Kemudian ada orang yang baru masuk, orang muda baru masuk. Dia masuk, dia tengok, ramai orang tua-tua yang semayang lama, dan dia sentiasa macam tak larat dah, baru 8 rakaat dah tak larat. Bila dia tanya dengan pakcik sebelah, pakcik dah lama kan semayang sini? Dah 15 tahun dah main kat masjid ni. Lepas tu, macam mana pakcik boleh bertahan? Kan? Pakcik kata, bezanya kamu dengan kami ni berdiri, qiyam kami ni dengan iman. Tapi qiyam kita, berdiri kita ni hanya semata-mata kekuatan tenaga fizikal kita semata-mata. Okey? Dan saya tutup dengan dua ayat Allah SWT dalam Quran, iaitu yang pertama surah Ali Imran ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Iaitu, apakah kamu sangka bahawa kamu akan masuk syurga? Okey, sedangkan belum yakin kepada Allah, belum kepastian kepada Allah. Sesiapa yang berjuang bersungguh-sungguh, mujahadah bersungguh, dan orang-orang yang sabar. Okey, dan ayat yang kedua surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh rujuk tafsir dia. Maksudnya sesiapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan Allah ini Subhanahu Wa Taala ni, Allah akan pimpin dia, Allah akan pegang dia, Allah akan tolong dia. Okey, dan sesungguhnya pertolongan Allah, bantuan Allah bersama dengan orang-orang yang berusaha membaiki amalan. Okey, kita kena ingat bila kita rasa lemah tu, ujian kita hanyalah sekadar tilam yang empuk, makanan yang sedap. Okey, bukan ujian kita ujian darah, ujian nyawa, bukan. Okey, ujian kita hanya sekadar itu saja. Moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita untuk hidupkan berbaki Ramadan ni, dan doa bersungguh-sungguh moga-moga Allah temukan lagi kita Ramadan akan datang untuk kita perbaiki amalan kita dan tingkatkan iman kita, insya-Allah. Okay, sekian. Moga-moga ada manfaat sikit atau banyak, moga-moga ada manfaatnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.